Apa fungsi Abdul Hadi sebagai duta sebenarnya? Adakah kerajaan tidak yakin dengan kemampuan 5 orang itu sehingga terpaksa pula melantik Abdul Hadi untuk menarik pelabur? Tuan Ibrahim Tuan Man berkata Abdul Hadi Awang dilantik sebagai duta khas Perdana Menteri di Timur Tengah adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik serta menarik pelabur melabur ke Malaysia. Izinkan saya jawab begini. Malaysia sudah ada Kementerian Luar Negeri yang diketuai Ihsamuddin Hussein dan timbalannya Kamarudin Jaafar. Kementerian Luar berperanan untuk A. Menjalin hubungan erat dan perkongsian ekonomi dengan semua negara, terutamanya ASEAN dan negara serantau yang lain. Dan B. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan membina keupayaan dan mengambil pendekatan menyelesaikan konflik. Dalam erti kata lain, kementerian itu bertanggungjawab membina hubungan diplomatik dengan negara luar termasuklah Timur Tengah. Malaysia juga sudah ada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia MITI yang diketuai Azmin Ali dan timbalannya Lim Ban Hong. Objektif MITI ialah untuk menarik pelabur luar ke Malaysia termasuk dari Timur Tengah, di samping menyelia kegiatan perdagangan yang dijalankan Malaysia di peringkat antarabangsa seperti import dan ekspor, selain menyelaras kegiatan dan dasar-dasar perindustrian negara ini. Jadi jurucakap wakil negara, Malaysia juga sudah ada Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi MPIC yang diketuai oleh Dr. Muhammad Khairuddin Azman Razali serta 2 orang timbalan menteri Dr. Wee Jek Seng dan Willy Mongin. Peranan MPIC khusus dalam sektor perladangan dan komoditi seperti sawit, getah, lada hitam dan sebagainya. Ia berperanan memperkukuh dan memperluaskan sektor perladangan negara ke peringkat antarabangsa. Di samping Kementerian Luar, MITI dan MPIC, Malaysia juga mempunyai kedutaan besar, pesuruhjaya tinggi dan konsult jeneral di negara-negara luar yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia. Ia termasuklah Timur Tengah. Ketiga-tiga entiti tersebut adalah wakil rasmi kerajaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi diplomatik, politik, perdagangan ekonomi di samping menjadi suara Malaysia mempromosikan sosial dan budaya negara kita di luar. Mereka memainkan peranan penting dalam semua sektor tadi kerana menjadi jurucakap dan perantara mewakili Malaysia dalam setiap perundingan yang melibatkan kepentingan negara. Dengan wujudnya kementerian tersebut serta pejabat kedutaan, pesuruhjaya tinggi dan konsult, negara sebenarnya tidak memerlukan Abdul Hadi sebagai duta khas di Timur Tengah. Peranan beliau seperti yang disebutkan Tuan Ibrahim sudah dijalankan kementerian-kementerian, kedutaan, pesuruhjaya tinggi dan konsult yang dilantik oleh kerajaan. Apa peranan timbalan menteri? Ada setengah pihak mendakwa bahawa pelantikan Abdul Hadi adalah sebagai pelengkap kepada Ihsamuddin sebagai menteri luar. Kata mereka, Abdul Hadi mempunyai pengaruh di Timur Tengah yang tidak dipunyai oleh Ihsamuddin. Dengan perlantikan Abdul Hadi, Ihsamuddin boleh memberikan fokus beliau di negara-negara Eropah dan Amerika, manakala beliau pula di Timur Tengah. Sebenarnya dakwaan itu sendiri telah memperkecilkan kemampuan Ihsamuddin sebagai menteri luar dan peranan kementeriannya di peringkat antarabangsa. Dengan dakwaan tersebut, maksudnya negara kita mempunyai 2 menteri luar, iaitu Abdul Hadi yang bertaraf menteri untuk memfokus di Timur Tengah dan Ihsamuddin di bahagian yang lain. Ataupun Abdul Hadi hanya membantu Ihsamuddin sahaja. Oleh itu, apakah peranan Kamarudin selaku timbalan menteri luar? Ataupun Abdul Hadi sebenarnya berperanan untuk membantu Kamarudin? Kalau begitu, adakah Ihsamuddin mempunyai 2 orang timbalan sekarang? Kalau begitu tujuannya, kerajaan PN nampaknya terpaksa melantik sehingga 3 orang untuk mengukuhkan hubungan diplomatik Malaysia dengan luar negara. Adakah ia dibuat kerana tiada pengiktirafan dari negara asing terhadap kerajaan PN sehingga kini? Oh, kalau bukan begitu, sila jelaskan betul-betul apakah fungsi Abdul Hadi? Apa beza tugas dengan duta? Beralih kepada isu pelaburan pula. Di bawah MITI sudah ada seorang menteri dan seorang timbalan, manakala di MPIC pula lebih ramai, seorang menteri dan 2 orang timbalan.
Maknanya sudah ada 5 orang yang berperanan untuk menarik para pelabur luar termasuk dari Timur Tengah untuk melabur dalam negara. Adakah kerajaan tidak yakin dengan kemampuan 5 orang itu sehingga terpaksa melantik Abdul Hadi untuk menarik para pelabur pula? Oh, kalau bukan juga, sila jelaskan betul-betul apakah fungsi Abdul Hadi. Kalau tugas beliau tidak sampai ke peringkat menteri, sekurang-kurangnya mesti sama seperti tugas-tugas seorang duta. Ialah nama pun duta. Sudah tentulah beliau akan berfungsi seperti seorang duta. Betul kan? Kalau begitu, keadaannya apakah beza fungsi beliau dengan kedutaan sedia ada di Timur Tengah? Kalau jawapannya tidak sama, sila jelaskan betul-betul apakah perbezaannya. Kerajaan melantik Abdul Hadi sebagai duta bertaraf menteri, katanya. Gaji beliau juga sama seperti gaji menteri. Sama atau tidak? Ia soal kedua. Yang penting kerajaan tetap menggunakan duit rakyat untuk membayar gaji Abdul Hadi. Sekiranya beliau tidak menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Menteri MITI, MPIC dan duta, rakyat berhak tahu apakah sebenarnya peranan Abdul Hadi. Sekiranya tidak ada jawapan yang jelas, rakyat berhak untuk mengatakan bahawa pelantikan Presiden PAS itu sebagai duta khas bertaraf menteri adalah lantikan politik semata-mata bagi memenuhi kuota Presiden parti dalam kerajaan. Kalau anggapan di atas adalah benar, maka perlantikan Abdul Hadi adalah satu pembaziran wang rakyat dan ia sama sekali tidak memberi faedah kepada negara. Muhammad Fitri Asmuni ialah seorang peguam. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini. Berita yang berikutnya, KPDNHEP benarkan syarikat Arak beroperasi semasa PKP. Dalam sepucuk surat bertarikh 31 Mac, kementerian berkenaan membenarkan syarikat pembekal bir itu beroperasi ketika tempoh PKP. Sepucuk surat dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP yang memberi pengecualian kepada syarikat arak Heineken Malaysia Berhad untuk beroperasi tular di media sosial. Dalam surat bertarikh 31 Mac yang dilihat Malaysia kini, kementerian berkenaan membenarkan syarikat pembekal bir itu beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan permohonan yang dibuat pada 24 Mac. Ketika dihubungi Heineken mengesahkan ketulinan surat itu, berhubung permohonan Tuan Puan pada 24 Mac 2020, setelah meneliti dan menyimak yang dikemukakan, kementerian mendapati permohonan Tuan Puan memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai operasi sektor pembekalan makanan di bawah PKP. Sehubungan itu, kementerian mengesahkan dan bersetuju bahawa aktiviti perniagaan Tuan Puan boleh dibuka bagi memastikan pembekalan makanan mencukupi sepanjang tempoh PKP. Pengesahan ini juga tertakluk kepada syarat-syarat seperti lampiran A, katanya dalam kandungan surat tersebut. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Setiausaha KPDNHEP Hasnul Zamzam Ahmad, ditujukan kepada pengurus besar Heineken Malaysia Berhad. PKP dikuatkuasakan bermula 18 Mac lalu bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pada mulanya ia berakhir pada 31 Mac, tetapi Majlis Keselamatan Negara MKN memutuskan untuk melanjutkannya sehingga 14 April ini. Sepanjang PKP, perniagaan dan perkhidmatan kategori tidak penting mesti ditutup sementara. Orang ramai hanya dibenarkan keluar rumah atas urusan penting, antaranya untuk membeli barang makanan. Malaysia kini sedang berusaha menghubungi kementerian berkenaan bagi mendapatkan maklum balas. Armada tuntut penjelasan. Sementara itu, Pemuda Bersatu Armada menuntut penjelasan mengapa kilang arak berkenaan dibenarkan sedangkan hanya perkhidmatan perlu dan sektor kritikal sahaja sepatutnya beroperasi sepanjang tempoh PKP. Adakah kerajaan menyifatkan arak dan minuman keras yang jelas haram ini dalam kategori keperluan atau kritikal? Soal Exco agamanya Abdul Hafiz As-Salihuddin. Katanya pada masa sama ribuan perniagaan halal dan milik Bumi Putra terjejas akibat COVID-19 dan PKP, terutamanya bagi industri kecil dan sederhana.
Mengapa pengecualian khas diberikan kepada kilang arak Heineken? Ini sedangkan terang-terangan perniagaan mereka adalah haram. Adakah kerana kilang ini mempunyai kaitan dengan orang berkepentingan? Tidak molek nampaknya kerajaan Melayu Islam memberi kelebihan kepada syarikat yang menjual produk yang jelas haram di sisi Islam jelasnya. Dalam pada itu, ini tak selari dengan dasar PN, kata Menteri. PAS dan UMNO mahu kerajaan PN yang diterajui Muhyiddin menarik balik pengecualian kepada syarikat arak daripada beroperasi dalam tempoh PKP. Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa membidas keputusan Kerajaan Perikatan Nasional PN yang memberi pengecualian kepada syarikat arak. Heineken Malaysia berhad untuk beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang didakwanya bertentangan dengan dasar yang ditetapkan. Ini jelas tidak selari dengan dasar yang diputuskan. Tindakan perlu diambil segera, katanya dalam satu ciapan di Twitter hari ini. Pemimpin UMNO itu mengulas hantaran seorang netizen yang memprotes terhadap pengecualian berkenaan. Sebelum ini, sepucuk surat dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP yang memberi pengecualian kepada syarikat arak itu untuk beroperasi tular di media sosial. Dalam surat bertarikh 31 Mac yang dilihat Malaysia kini, Kementerian berkenaan membenarkan syarikat pembekal bir itu beroperasi dalam PKP susulan permohonan yang dibuat pada 24 Mac. Pihak Heineken kemudian mengesahkan ketulinan surat itu melalui satu kenyataan sambil menambah bahawa operasi terhad mereka itu hanya dibenarkan dengan 10% pekerja semasa PKP. Sebelum ini, PAS juga menjadi sebahagian daripada jemaah menteri kerajaan PN turut membantah pelepasan yang diberikan kepada kilang arak itu. Ahli Jawatan Kuasa Pusat PAS Nasruddin Hassan berkata, beliau tidak pasti sama ada surat yang tular itu benar atau tidak. Justru belum ada kenyataan rasmi kerajaan memperakuinya. Walaupun terdapat dakwaan bahawa syarikat arak berkenaan mengesahkan bahawa surat itu benar. Jika ia benar, maka saya yakin umat Islam khasnya akan tersinggung dan membantah pengecualian tersebut. Sementara PAS yang kini menjadi sebahagian dari kerajaan, pastinya akan mengambil peranan yang wajar agar kerajaan menimbang semula serta menarik balik pengecualian tersebut. Justru arak bukan minuman utama kepada rakyat sehingga ia boleh memudaratkan ekonomi negara dan makan minum rakyat di saat negara berdepan PKP ini, kata Nasruddin dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Dalam perkembangan berita yang lain, saya tak percaya Hadi tulis. Dia ulama yang bimbing saya. Muhammad Sabu berkata beliau menanti Abdul Hadi menafikan surat kontroversi buat pemimpin-pemimpin gerakan Islam itu. Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata beliau menanti Presiden PAS Abdul Hadi Awang menafikan ada menulis surat kontroversi buat pemimpin gerakan Islam di seluruh dunia. Muhammad yang pernah menjadi timbalan Hadi sebelum keluar parti dan menubuhkan amanah bagaimanapun yakin surat berbahasa Arab itu bukan tulisan Hadi. Secara pribadi, saya berkeyakinan bahawa surat tersebut bukanlah tulisan beliau. Ini kerana beliau adalah seorang ulama yang telah membimbing saya ketika dalam PAS sebelum ini, katanya. Muhammad berkata walaupun haluan politik mereka kini berbeza, penghormatan terhadap beliau, Hadi, tidak pernah hilang sebagai seorang ulama yang dijelmakan di dalam PAS sejak sekian lama. Surat bertarikh 22 Mac kepada pemimpin-pemimpin gerakan Islam seluruh dunia itu dikesan tersebar di media sosial sejak 4 April lalu. Ia mengandungi beberapa dakwaan terhadap Pakatan Harapan PH selain mempertahankan penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Amanah antara disebut dalam surat itu dengan dakwaan mendapat sokongan barat daripada aspek strategik, media dan kewangan. Dalam kenyataan hari ini, Muhammad berkata, jika surat itu benar, akan memberi besar-besar kepada status penulisnya sebagai seorang ulama. Tanpa merujuk secara khusus, Muhammad menyifatkan surat itu berunsur fitnah. Malaysia kini sejak minggu lepas telah menghubungi pemimpin kanan dan berpengaruh PAS, termasuk pembantu Hadi sendiri, dan masih menunggu penjelasan daripada mereka. PAS jangan undang murka Allah.
Wakil PAS dalam Kabinet akan gesah kebenaran operasi buat kilang arak semasa PKP dikaji semula. Pemimpin PAS terus membantah keputusan kerajaan membenarkan kilang arak terus beroperasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP sedang berlangsung ketika ini. Sambil menyifatkan tindakan sedemikian umpama mengundang kemurkaan Allah SWT ketika mana negara dilanda wabak COVID-19. Ketua Penerangan PAS Kamaruzaman Muhammad menggesa pihak kerajaan menarik balik kelulusan operasi kilang itu ketika PKP. PAS berpandangan pengeluaran minuman keras bukanlah satu keutamaan, bahkan tidak termasuk kategori essential service, perkhidmatan penting. PAS konsisten dengan prinsip bahawa arak menimbulkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. PAS menghormati hak bukan Islam untuk minum minuman keras seperti mana dasar yang dilaksanakan di Kelantan dan Terengganu, tetapi ia bukanlah keperluan semasa dalam menghadapi situasi kritikal wabak COVID-19, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, tular sepucuk surat dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP yang memberi pengecualian kepada syarikat arak itu untuk beroperasi ketika PKP. Dalam surat bertarikh 31 Mac yang dilihat Malaysia kini, Kementerian berkenaan membenarkan syarikat pembekal bir itu beroperasi dalam PKP sesulan permohonan yang dibuat pada 24 Mac. Pihak Heineken kemudian mengesahkan ketulinan surat itu melalui satu kenyataan sambil menambah bahawa operasi terhad mereka itu hanya dibenarkan dengan 10% pekerja semasa PKP. Tiada tolak ansur, kata Fadil Sari. Seorang lagi pemimpin PAS, Ahmad Fadil Sari yang juga anggota Parlimen Pasir Mas, berkata kerajaan tidak boleh bertolak ansur dalam isu berkenaan. Jangan ada sebarang tolak ansur dengan industri arak. Jangan undang kemurkaan Allah SWT pada saat kita benar-benar mengharapkan perlindungannya. Saya memohon KPDNHEP membuat penjelasan rasmi terhadap surat yang telah tular di media sosial, iaitu kebenaran kepada syarikat arak Heineken Malaysia Berhad untuk beroperasi dalam tempoh PKP. Dan jika surat itu adalah tulen, saya memohon agar kerajaan khususnya kementerian berkaitan menarik balik kebenaran tersebut. Jelasnya yang arak bukanlah satu perniagaan dan perkhidmatan termasuk ke dalam kategori penting. Tambahnya lagi, sebagai seorang Muslim, beliau dan umat Islam tentunya wajib berdiri untuk menyatakan bantahan terhadap apa juga kelonggaran dan keistimewaan yang diberikan kepada industri arak itu. Apatah lagi dalam situasi negara sedang berdepan dengan ancaman wabak COVID-19 ini. Apakah nilai yang tinggal kepada seorang Muslim yang berdoa kepada Tuhannya sedangkan membiarkan arak mengalir ke bawah sejadah dalam keadaan dia bisa menyekatnya, katanya. Kita beralih kepada perkongsian berita yang terakhir tentang kerajaan tanpa logo dan tiada manifesto, kata Adun. Kemana hala tuju kerajaan Melayu Islam ditubuhkan PN? Ini dan masih gagal menjelaskan masalah rakyat ini. Tarikh 1 Mac 2020, satu lagi peristiwa bersejarah dalam demokrasi dan landscape politik tanah air terlakar apabila Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri PM ke-8 Malaysia. Isu ini jika berpanjangan ke mahkamah akan mencetuskan sekali lagi krisis perlembagaan, maka tertubuhlah sebuah kerajaan baru dipanggil Perikatan Nasional PN. Ia merupakan gabungan beberapa parti politik termasuk UMNO dan PAS. Tidak kedengaran ucapan tahniah dari negara luar maupun gerakan Islam antarabangsa untuk PN setakat ini. Ada yang menggelar ia kerajaan pintu belakang dan ada yang mengaku kerajaan tepuk atap. Yang pasti ia bukan datang daripada mandat rakyat seperti Pakatan Harapan PH. PN sebuah kerajaan yang ditentukan oleh sokongan ahli parlimen yang mahukan kuasa tanpa mempedulikan semangat demokrasi dan perlembagaan persekutuan. Hakikatnya, kerajaan PN tiada bendera dan manifesto. Jika diambil manifesto satu parti pun, seperti janji PAS menghapuskan hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, pasti mereka memungkiri janji. UMNO dan PAS sudah melancarkan kempen Kerajaan Melayu Islam iaitu sebelum PRU ke-14 lagi. Walaupun gagal, usaha berkenaan berterusan selepas PH menubuhkan kerajaan di Putrajaya. Kedua-dua parti tersebut membentuk Mufakat Nasional MN.
Mereka membangkitkan isu perkauman dan apa sahaja isu yang berlaku dalam negara dikaitkan dengan kesalahan bangsa lain terutamanya kaum Cina. Rela makan rasuah, zalim. Memang ada yang termakan hasutan itu sehingga menimbulkan keresahan dalam kalangan orang Melayu. Kebimbangan kononnya kerajaan PH dikuasai orang Cina menjadi bualan orang Melayu di bawah. Rakyat dihayalkan seolah-olah mereka lupa dosa rasuah dan rompakan duit rakyat berbilion ringgit. Pemimpin UMNO adalah parti yang korup. Kini UMNO menjadi kerajaan semula walaupun kalah dalam pilihan raya. Inilah pengkhianatan yang gagal difahami oleh setengah tokoh agama. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan Melayu Islam? Ia adalah kerajaan yang diperintah oleh pemimpin berbangsa Melayu. Melayu yang bagaimana? Itu tak penting. Biarlah mereka pemakan rasuah, perompak atau penzalim asalkan Melayu. Bagi mereka, nilai dan peribadi Islam itu tidak penting, asalkan Melayu. Orang Melayu lupa bahawa kerajaan tidak menentukan siapa ke syurga atau siapa ke neraka. Yang menentukan seseorang itu ke syurga atau neraka adalah amalan sendiri. Sejarah menunjukkan banyak empayar Islam jatuh kerana pemimpin yang korup dan zalim. Jelas garis sebuah kerajaan yang baik dan buruk adalah keadilan. Jika kerajaan PN tidak dibentuk atas garis keadilan, apa yang boleh diharapkan dasar pentadbirannya? Melayu Islam adalah penduduk asal bumi Malaysia. Ini dan sebagai seorang Melayu Islam sudah pasti, saya pun mengimpikan sebuah kerajaan Melayu Islam. Cuma impian saya biarkan kerajaan Melayu Islam yang ada nilai, bersih dan kompeten. Seperti memilih nasi atau roti. Nasi itu makanan ruji. Tetapi jika nasi itu berbau dan ada pula roti segar, kenapa tidak saya memilih roti? Presiden MCA tak setuju. Di sinilah letaknya pilihan orang Melayu. Sama ada kerajaan bertemakan Melayu Islam atau yang berpegang kepada politik nilai. Adakah benar kerajaan PN ini kerajaan Melayu Islam atau ia hanya mainan politik untuk meracuni pemikiran rakyat? UMNO dan PAS mendakwa kerajaan PH dikuasai Cina kerana terdapat orang Cina dalam kabinet PH. Ya, memang betul tetapi ia hanya sekitar 35% berbanding kabinet PN apabila 100% ahli parlimen MCA dilantik ke kabinet. Saya tidak bersikap resis tetapi dengan angka sebegini bayangkan jika lebih ramai ahli parlimen MCA, lebih ramai lagilah menteri dari MCA dalam kerajaan PN. Sikap tidak jujur UMNO PAS ini terserlah apabila mereka membisu dengan kenyataan Presiden MCA yang tidak mahu kerajaan PN dianggap kerajaan Melayu Islam. Bukankah sebelum ini mereka lantang meracuni rakyat? Namun, belang sebenar dapat dilihat apabila tertubuhnya kerajaan PN. Mereka takut kepada sebuah parti Cina yang hanya ada 2 orang ahli parlimen. Sekali lagi orang Melayu ditipu. Ini belum lagi dibincangkan soal hukum hudud RUU 355, LGBT, hilang kasbet dan pusat judi digenting. Kemana hilang suara Islam PAS? Hakikatnya PAS juga sebuah parti politik yang sanggup melakukan apa saja demi mencapai kuasa. PAS tidak lagi bercakap tentang isu rasuah dan rakyat, tetapi mereka menggunakan sentimen Islam dan Melayu asalkan menjadi kerajaan. Tetapi setelah menjadi kerajaan, apa fungsi PAS? Tiada dasar jelas dan polisi yang baik. Mewah masih terpinga-pinga. Fungsi utama kerajaan ialah menjaga kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Seperti kata Presiden ketiga Amerika Syarikat Thomas Jefferson, "The purpose of government is to enable the people of a nation to live in safety and happiness. Government exists for the interest of the governed, not for the governors." Allah juga menyebut tentang kemakmuran negara, baldatun tayyibatun, dalam surah Sabah ayat 15. Kerajaan Melayu Islam PN pula mengizinkan syarikat pengilang arak beroperasi ketika perintah kawalan pergerakan PKP, sedangkan arak bukanlah barang keperluan. Tiada langkah konkret. Dalam keadaan rakyat mahukan tindakan tegas terhadap memandu mabuk, kerajaan PN membenarkan operasinya ketika penjualannya tidak sejajar dengan tujuan PKP. PKP adalah tempoh bagi rakyat mengamalkan gaya hidup sehat. Kenapa kerajaan Melayu Islam tidak sensitif untuk mengawal peningkatan pengambilan arak dari 0.8 liter pada 2005 kepada 1.7 liter
Pada 2015, Malaysia pula didakwa menduduki tangga ke-10 negara pengguna arak pada 2016. Hilang sudah suara Islam PAS. Kerajaan PN ditubuhkan tanpa mufakat politik yang tulen. Mufakat itu rapuh dan sudah retak menanti belah. Pemberian bantuan kerajaan PN tidak akan selamanya mampu menutup konflik politik dalaman PN. Kuasa besar politik dalam PN sedang mengatur bidak masing-masing. Mereka mementingkan kuasa tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. Dalam keresahan rakyat berhadapan wabak COVID-19, ramai menteri PN hilang seolah-olah dikuarantinkan. Menteri-menteri PN dilihat tidak serius serta kompeten menyelesaikan isu rakyat. Ekonomi tidak bergerak dan kegelisahan serta kekurangan makanan terjadi, namun tiada langkah konkret diambil. Petani dan nelayan merungut hasil mereka terbuang. Rantaian bekalan makanan terganggu teruk tanpa pelan pemulihan. Perindustrian kecil sederhana PKS yang menguasai 98% perniagaan negara tidak dirangsang. Kebanyakan tauke dan pekerja dalam bidang PKS ini terdiri daripada orang Melayu Islam. Hidup orang Melayu semakin susah hari ini, tetapi Makcik Kia tetap berkata, biar papa asalkan Melayu. Lama-lama Makcik Kia pun akan merajuk. Walaupun dijanjikan macam-macam bantuan, tetapi hidup Makcik Kia akan kembali susah setelah bantuan habis sebulan 2 ini. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk meneruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti WhatsApp dan juga Facebook. Dan jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Akhir sekali, jangan lupa untuk mengajak kawan dan rakan-rakan anda untuk mensubscribe channel ini untuk mendapatkan berita yang terbaru lagi terkini. Terima kasih. Dengan ucapan terakhir, stay at home, duduk diam dalam rumah. Selamat menjalani perintah PKP.